laju, laju sampai pokok sana. Apa dalam baju? Sekuntum bunga Cina. Baiklah, pada hari ini Cikgu Linda akan berkongsi pula cara untuk membuat ataupun menulis isi tersurat rumusan. Isi tersurat rumusan ni ada 6 isi, tetapi ada masalah untuk pelajar sederhana, pelajar lemah, sederhana dan cemerlang. Saya bagikan kepada 2. Pelajar lemah, bagaimana nak mencari isi tersurat rumusan ini? Sebentar lagi Cikgu Linda akan kongsi, iaitu untuk pelajar lemah hanya mencari kata kunci yang Cikgu Linda akan kongsi sebentar lagi. Jumpa saja kata kunci itu, maka itulah isi tersurat yang betul. Itu untuk pelajar lemah. Dan teknik yang Cikgu Linda kongsi sebentar lagi juga sesuai juga untuk pelajar sederhana dan cemerlang. Mengapa? Kerana kebanyakan pelajar bila baca petikan yang diberi, terdapat mungkin kamu jumpa 10 ataupun 9 ataupun 11 isi tersurat yang kamu kena pasti. Tetapi kamu kena pilih 6 yang paling betul dan paling yakin jawapannya. Jadi bagaimana nak menganalisis? Bermaksud contohnya kalau dapat 10 isi tersurat nak pilih 6 yang terbaik. Cikgu Linda ada teknik ataupun petuanya. Jadi harapnya dengan perkongsian ini dapat memberi impak kepada kamu supaya mendapat markah yang banyak untuk rumusan. Kerana rumusan ini dalam SPM ialah lubuk markah. Jadi mari kita saksikan bagaimana untuk mendapatkan isi tersurat rumusan yang betul, 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 betul dan betul. Jadi mari kita main buaian lagi sekali. Lecum, lecum, lecum ulala burung kakak tua. Macam mana nak mengenal pasti isi tersurat yang betul? Pertama, teknik mudah mengenal pasti isi tersurat yang betul. Okey, kata kunci isi tersurat. Ini kata kunci isi tersurat lah. Selalunya akan ditanya kesan atau faedah atau peranan atau langkah atau punca. Okay, ini semua dia punya kata sinonim ataupun kata sama makna. Kesan bermaksud implikasi, kesan bermaksud impak, kesan bermaksud natijah, kesan bermaksud akibat ataupun efek. Faedah ni bermaksud manfaat, kebaikan, kepentingan, keutamaan, kelebihan. Ataupun peranan bermaksud fungsi, tanggungjawab. Langkah bermaksud cara, usaha, kaedah, tindakan, inisiatif dan akhir sekali punca, sebab, alasan, faktor. Sebab, alasan, faktor samalah maksudnya dengan punca. Jadi bagaimana kamu nak pastikan isi tersurat kamu betul, 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 betul dan betul. Jadi contohlah, ini maksud teknik ni boleh untuk pelajar yang lemah ataupun pelajar cemerlang. Pelajar lemah ni nak memastikan kamu dapat mencari jawapan, ataupun pelajar cemerlang dia dapat 10 isi tersurat tetapi nak pilih 6 yang paling betul. Caranya, cari perkataan yang sering digunakan dalam petikan bagi mengesan isi tersurat yang betul. Minta maaf, ada kesalahan ejaan. Jadi, kalau dia tanya kesan, faedah ataupun peranan, 3 ni, maka perkataan sering digunakan untuk menentukan isi tersurat yang betul ialah mampu, wajar, dapat, akan. Okey, jumpa saja perkataan mampu, maka itulah jawapan isi tersurat yang betul. Ataupun wajar, ataupun dapat, ataupun akan. Ataupun kat sini, ini kita abaikan dulu ya, kejap lagi saya terangkan. Yang ni pula, langkah. Kalau dia tanya langkah, cara, usaha, kaedah, tindakan, inisiatif, maka perkataan yang kemungkinan besar digunakan yang menunjukkan jawapan itu ialah isi tersurat yang betul ialah perlu ataupun perlulah, wajar, hendak, mesti, boleh, harus, patut, telah. Okey, jadi kat situ, yang sebenarnya perlu, wajar, hendak, boleh, harus, patut, telah ini ialah kata bantu untuk langkah ataupun cadangan. Kalau langkah kan kita hendaklah, kita wajarlah, kita patutlah, kita telah, harap. Jadi kat situ ada saja perkataan ini, maka itu ialah isi tersurat yang betul untuk kata kunci isi tersurat langkah, cara, usaha, kaedah, tindakan dan inisiatif. Ataupun kalau soalan isi tersurat tanya punca ataupun sebab, alasan, faktor, ambil balik kata sinonim. Kalau kamu jumpa perkataan sebab, maka itulah isi tersurat yang betul. Ataupun disebabkan, menyebabkan, faktor. Jumpa balik kata sinonim. Jumpa balik kata sinonim alasan. Jumpa balik kata sinonim berpunca. Maka itulah jawapan yang paling betul. Jadi, cuba tengok kat sini. Juga turut pula, selain itu, di samping itu, seterusnya.
bermaksud yang ini ialah penanda wacana, ini ialah kata bantu. Jadi kalau untuk semua soalan ni kamu jumpa perkataan juga, turut pula ataupun selain itu, di samping itu seterusnya, itu pun menandakan isi tersurat yang betul. Jadi kalau tak percaya cakap saya, mari kita tengok soalan rumusan SPM 2015. Saya ambil soalan SPM ni. Betul tak teknik yang saya kongsi tadi? Dia nak punca-punca. Berkurangnya bekalan air bersih. Dia nak punca. Cuba tengok balik punca. Cuba tengok punca kan. Dia nak sebab, disebabkan, menyebabkan, faktor, alasan berpunca. Ini soalan SPM. Tengok ya. Ini yang saya garis. Ini ialah jawapan yang betul. Menyebabkan. Ini betul lah ni. Krisis air juga disebabkan. Juga kat mana? Yang kat sini? Ni juga. Disebabkan kat sini. Baiklah. Ni. Ini jawapan kedua. Krisis air. Ni pertama, di kedua. Dia ketiga. Disebabkan. Okey, baiklah. Sumber bekalan air negara juga disebabkan. Ini jawapan betul. Tapi ini pun jawapan betul. Keadaan ini berlaku kerana sikap sebahagian rakyat Malaysia tidak menghargai air sehingga melakukan pembaziran. Tak ada pun disebabkan, punca juga, pula ni. Tak bermaksud yang saya kongsi tadi, ini kemungkinan besar ada. Kalau tak ada pun, jawapan ini masih lagi betul. Tetapi kebanyakan jawapan isi tersurat ada perkataan-perkataan ini. Okey, kita tengok ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kita abaikanlah ini sebab ini tak ada kan. Ada lagi. Ni juga menyebabkan. Ini sambungan pada tadi. Selain itu, penanda wacana menyebabkan. Di samping itu menyebabkan. Tengok, ada 1, 2, 3. 4, 5, 6. Settle. 6. Okey. Jadi, kita tengok. Ini ialah rumusan 2015. Buat latihan. Tak payahlah kamu tengok je lah macam mana. SPM 2017. Ni faedah. Kalau faedah apa? Mampu juga, wajar, dapat, akan. Tengok balik lah. Mampu juga, wajar, dapat, akan. Kenapa lah sikit. Mampu juga, wajar, dapat, akan. Ni pun samalah kena ni cari. Ada tak perkataan ini? Sebab ini faedah. Jadi, saya tengok ya. Ini saya garis ni apa? Ini semua jawapan ni sebenarnya. Saya dah siap-siap bagi jawapan. Cuba tengok soalan SPM ni. Juga dapat. Mampu dapat. Di samping itu, banyak sangat kata kunci menunjukkan jawapan itu jawapan yang pasti betul. Jadi inilah caranya. Ini berdasarkan saya punya nilai ya. Analisis daripada SPM 2005 hingga 2019 yang terbaru ni. Okey. Teknik ini masih lagi boleh diguna pakai. Iaitu, kalau kamu pelajar cemerlang, kamu nak mendapatkan isi tersurat yang betul, yang confirm betul, dapatlah 6 jawapan betul, carilah kata-kata ini. InsyaAllah, itulah jawapan dia. Anda kata kamu pelajar lemah ataupun kamu baca pun tak berapa nak faham, tapi caranya kamu cari je. Kamu cari ada perkataan, contoh arahan soalan langkah, ada perkataan perlu. Salin semua yang ada dalam ayat itu. Contohlah kat sini kan, saya ambil lah. Okey, punca. Kamu kena hafal lah ni. Punca sebab alasan faktor. Ni pelajar lemah ya. Okey, kamu, ada perkataan menyebabkan. Salin sebiji, macam ni kemudian, ada perkataan juga. Salin. Kamu dapat markah penuh. Iaitu markah untuk isi kamu kena bagi 6. Bagaimana markah isi tersurat ini boleh menyumbang markah terbesar dalam rumusan kamu. Cuba tengok ya. Isi tersurat ini 6 isi saja. 6 isi saja yang cikgu kamu suruh buat kan. Walaupun kamu dapat 10 ke 11, kena pilih 6 yang paling kamu yakin. Macam mana nak pilih paling kamu yakin? Saya dah kongsi tadi. Jadi 6 isi kali 2 markah. Kamu dapat markah isi 12 markah. Okey, jadi 12 markah ni, kamu kena doa betul-betul 12 markah ni mesti dalam poket kamu. Tak boleh orang lain dapat, kamu kena dapat juga 12 markah ini. Dan bahasa. Markah bahasa bagaimana dikira? Markah bahasa 12, markah isi ini dibahagi 2. 12 bahagi 2. Maksud markah bahasa untuk isi tersurat ialah 6 markah. Jadi bagaimana dia punya ni? 12 campur 6 dapat 18. Hal ini bermaksud markah kamu, kalau kamu betul isi tersurat dapat 18/30 dengan hanya menjawab betul isi tersurat. Jadi, untuk pelajar cemerlang, kamu tidak boleh bawah daripada 18. Patutnya kamu kena lebih pada 18 sebab pendahuluan dan penutup dan juga isi tersirat. Bermaksud minimum 18. Tetapi untuk pelajar lemah ni nak bagi dapat lulus ataupun nak dapat lonjakkan kamu punya markah rumusan ialah
kamu dapat 18/30 dengan hanya menyalin. Menyalin apa? Menyalin ini. Ada je perkataan ni, salin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salin 6 ni, kamu akan dapat markah 18/30. Jadi banyak ni. Sebab itulah dikatakan apa bendanya ni, rumusan ini lubuk markah. Tak susah pun. Jadi janganlah menjadi seperti katak di bawah tempurung. Ni saya tak letaklah bawah tempurung, gelaplah katak ni. Jangan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Apakah maksud katak di bawah tempurung? Saya bagi definisi, katak sejenis binatang yang boleh hidup di dalam air dan di darat. Tempurung ialah bahagian kulit keras yang melindungi isi kelapa. Inilah dia. Katak suka berada di bawah tempurung kerana gelap dan lembab secara tidak langsung. Tidak mengetahui apa-apa yang berlaku di luar. Kamu jangan jadi macam katak. Jadi kena sentiasa buka YouTube saya, Cikgu Linda, dan subscribe. Tekan suka ataupun like. Tonton banyak kali. Jangan jadi seperti katak di bawah tempurung. Subscribe saya punya YouTube. Siapa yang belum subscribe? Tonton. Bila tonton banyak kali, kamu boleh ingat ilmu itu. Jadi rasionalnya apa rasionalnya ni? Seseorang yang mengambil tahu tentang persekitarannya sahaja dan tidak mengetahui isu semasa yang berlaku di luar. Jadi rajin-rajinlah buka YouTube Cikgu Linda ya. Itu saja. Semoga memberi manfaat. Baiklah, dah tengok dah apa perkongsian Cikgu Linda? Jadi ingat, 18 markah itu sangat-sangat banyak yang sebenarnya dalam SPM. Jadi pastikan kamu dapat minimum 18 markah untuk rumusan. Sebab 18 markah ini dengan ingat kata kunci ataupun pelajar lemah, dengan menyalin saja kamu boleh dapat 18 markah. Kalau tak berapa nak faham, boleh ulang banyak kali video Cikgu Linda tadi supaya kamu boleh memantapkan lagi ataupun mendapat markah yang cemerlang untuk rumusan. Jadi itu saja perkongsian Cikgu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buai laju-laju sampai pokok rambutan. Apa dalam fikiran, bahasa Melayu mesti cemerlang.